Ini bab sampai bilakah ada hak khiyar untuknya, yani untuk hamba perempuan itu. Sampai bila ada hak khiyar, yani hak memilih lah. Khiyar tu memilih kepada dia tu sampai bila. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Barirah telah dimerdekakan. Dia abilih isteri kepada Mughith, seorang hamba kepunyaan keluarga Abi Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan kepadanya, yakni untuk terus bersama suaminya itu atau tidak. Dan baginda bersabda kepadanya, in qaribaki fala khiyara laki. Kalau dia menghampirimu, yakni kalau dia menyetubuhimu, menghampiri itu maksudnya menyetubuhi, maka tidak ada lagi khiyar bagimu, mana engkau tidak lagi mempunyai hak memilih. Kalau dah bersetubuh. Babun fil mamlukain yu'taqani ma'an. Ini bab berhubung dengan dua orang hamba yang dimerdekakan kedua-duanya serentak. Hal tukhayyaru imra'atuhu, adakah diberi pilihan, yakni diberi pilihan juga kepada isterinya? Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Al-Qasim daripada Aisyah bahawa beliau hendak memerdekakan dua orang hamba kepunyaannya. Suami isteri, hamba tu zaujun, sepasang, yakni suami isteri. Qala, kata Al-Qasim, Aisyah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan hak dia nak tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya memulakan lelaki dahulu, yakni memerdekakan lelaki dahulu, hak suami itu dahulu, sebelum perempuan, yakni hak isteri. Kata Nasr, ini perawi ni, Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tu guru, Zuhair bin Harb dan Nasr bin Ali. Ini dia nak ayat Nasr bin Ali. Abu Ali Al-Hanafi telah meriwayatkan kepada saya daripada Ubaidillah tak apalah, kita tengok dulu. Ini bab apabila salah seorang daripada suami isteri memeluk agama Islam, jadi lagu mana? Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ikrimah bahawa ada seorang lelaki datang sebagai seorang Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian isterinya pula datang sebagai orang Islam selepasnya. Dia kata, wahai Rasulullah, sebenarnya dia, yakni isteri dia tu, isteri saya tu, telah memeluk agama Islam bersama-sama saya. Maka Nabi SAW mengembalikan isterinya kepadanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya ada seorang perempuan telah memeluk agama Islam di zaman Rasulullah SAW. Lalu dia berkahwin. Kemudian suaminya datang kepada Nabi SAW. Katanya, wahai Rasulullah, sebenarnya saya telah pun memeluk agama Islam, dan dia tahu pun tentang Islam saya tu, yang ni bini saya tu tahulah saya ni Islam dah. Rasulullah SAW menarik ataupun yakni mencabutlah, mencabut perempuan itu, isteri orang tadi, daripada suaminya yang kemudian.
Jadi memutuskan hubungan lah, cabut, tanggal, pecat, jadi memutuskan hubungan dengan suaminya yang kemudian. Dan baginda mengembalikannya kepada suaminya yang dahulu, hak baru mari. Bab selama manakah isteri seseorang itu dikembalikan kepadanya setelah dia memeluk agama Islam selepas isterinya. Ini kalau isteri masuk Islam dulu, lepas tu suami masuk kemudian selepas dia, selama mana boleh dikembalikan isteri kepadanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengembalikan anak perempuannya yaitu Zainab kepada Abil As dengan perkahwinannya yang dahulu. Baginda tidak melakukan apa-apa perkara yang baru. Kata Muhammad bin Amr dalam hadisnya, selepas 6 tahun berlalu. Kata Hasan bin Ali pula, selepas 2 tahun. Kata. Kita tengok semula. Jadi kita duduk bicara baru ni tentang tentang hamba ni, cerita hamba ni. Kalau hamba tu perempuan dimerdekakan, dia, tok lelaki dia masih hamba lagi. Semua terima, semua sepakat, mengatakan dia ada hak untuk memilih sama ada nak tu jadi sebagai bini suaminya, hak hamba tu masih hamba tu, ataupun dia nak putus hubungan. Bila habis iddah kemudiannya nikah dengan orang lain boleh lah. Jadi dalam masa selama mana tu dia boleh memilih tu. Tak ada hak kau ada hak dalam masa 3 hari kau, kalau dia buat pilihan baru kira. Kalau lepas pada tu tak kira. Misalnya kau lagu mana, itulah yang nak dibincangkan. Tapi oleh kerana benda ni tak ada, tak apa hidup, tak apa hidup. Ceritanya riwayat daripada Aisyah bahawa Barirah dimerdekakan. Cerita Barirah lah, baru ni pun Barirah juga. Dia hanya adalah bini, isteri kepada Murith, itu nama suaminya, iaitu seorang hamba kepunyaan keluarga Abi Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau dia menyetubuhimu, maka tidak ada lagi hak memilih bagimu. Tak kira lah, kalau dia bersetubuh sehari kau, dalam masa sehari kau, lepas pada dia dimerdeka kau dalam masa sehari kau, setengah hari kau, 2 hari kau, 3 hari kau, tak kira lah. Jadi yang menentukan ialah setubuh atau tidak setubuh. Maknanya kalau dia nak putus kan, dia tak boleh lah menyerahkan dirinya kepada suaminya itu. Kira-kiranya tak boleh duduk dekat lah, takut-takut jadi bila berlaku persetubuhan itu, jadi tak ada hak memilih lah. Maknanya dia akan terus jadi isteri kepada suaminya, seorang hamba itu. Begitulah kira-kiranya. Jadi berdasarkan hadis ini, yang dikiranya yang menentukan dia ni ada hak memilih lagi atau tidak, iaitu persetubuhan. Serupa orang rojok lah, orang cerai dalam masa iddah tu, kalau dia bersetubuh, dia tidak kata dia rojok pun, dia bersetubuh, dan bini dia tu mana lak ikut erat, kita kata dia jadi kira rojok lah tu, kira rojok. Jadi serupa juga hak ni, gitu juga. Cumanya seperti yang kita maklum, hadis ni tak kemak. Sebab tu jadi ada khilaf tu. Ada yang kata tidak kira atas tubuh, dia kira atas 3 hari. Supaya kalau kita beli satu barang, tiba-tiba barang tu beraib, ada cacat celanya lah,
Kita beli kain tu cari misalnya, ataupun benda lain lah, mana tidak sempurna lah. Jadi kita ada hak memilih dalam masa 3 hari ke misalnya, 3 hari. Jadi kalau kita hantar dalam masa 3 hari tu boleh lah, kita boleh kelik petih kita beri ke dia. Tapi kalau lebih daripada 3 hari dalam keadaan tahun dah, tak boleh. Ada juga yang kata gitu. Ada juga yang kata gitu. Maknanya dia tak pegang mana lah hadis ni. Sebab apa? Hadis ni bukan kemah mana. Sebabnya cuba kita tengok. Ibnu Ishaq ada. Ibnu Ishaq. Lepas tu anak murid dia Muhammad bin Salamah bin Fadal. Itu 2 orang yang bermasalah. Bagi orang yang terima Ibnu Ishaq tu pun, dia kata tak boleh pakai juga sini. Sebab apa? Hak orang kata boleh pakai riwayat Ibnu Ishaq tu kalau dia riwayat secara tahdits, atau dia menyatakan dia dengar hadis ni daripada perawi di atasnya. Adapun kalau dia meriwayatkan secara an-anah macam sini, cuba kita perhati. Muhammad yakni bin Salamah an Muhammad bin Ishaq an Abi Ja'far wa an Aban wa an Hisham bin Urwah, an berlaku. Jadi kalau dalam sanad tu riwayat dengan an, orang panggil riwayat secara an-anah. Bagi perawi mudallis, perawi yang berakhir susuk kucak, orang kata susuk kucak, kalau dia meriwayatkan secara an-anah, riwayat dia tak boleh pakai. Jadi di sini dia telah meriwayatkan secara an-anah. Ni kepada orang yang terima Ibnu Ishaq pun dia dengan bersyarat, bukan dia terima tu buta gitu ya, tak boleh. Kepada orang yang tak terima, tak sayak lah Ibnu Ishaq kata sami'tu fulanan, misalnya kita kata yuhaddits, ataupun dia kata qala haddatsana kok, tak boleh berlaku, tak boleh pakai berlaku. Itu dia. Bagi orang yang kata boleh pakai tu pun dia bersyarat. Jadi syarat tu tidak dipenuhi di sini. Sebab apa? Ibnu Ishaq meriwayatkan secara an-anah. Dianya riwayat daripada 2-3 orang benar. Soalnya Ibnu Ishaq meriwayatkan daripada Abi Ja'far. Abi Ja'far ni siapa dia? Ayah kepada Ja'far As-Sadiq, yakni Muhammad Al-Baqir. Wa an Aban bin Saleh. Hak tu pun dia riwayat juga daripada Aban bin Saleh, tapi dengan an-anah, secara an-anah juga. Daripada Mujahid, bertis kat tu. Bertis kat tu. Lepas tu Mujahid yang ceritanya bahawa Barirah ni dimerdekakan, dia ni adalah isteri kepada Mughith dan seterusnya. Siapa dia cerita? Mujahid. Maknanya riwayat ini adalah riwayat mursal. Situ pula masalahnya. Kerana riwayat itu mursal. Sebab Mujahid dia tak ada dengan cerita Barirah dimerdekakan begini-gini, dia tak ada. Sebab dia tabi'in. Bertis kat tu. Tapi riwayat Ibnu Ishaq daripada Hisham wa an Hisham bin Urwah, asal lagi. Mana dia ambil daripada 3 orang. Daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Aisyah. Hak ni tidak mursal. Hak ni tidak mursal. Hak ni orang panggil mausul, hadis yang mausul. Mana cukup sanad dia tu bersambung. Mana Urwah ambil daripada Aisyah. Aisyah tahulah cerita ni, sebab dia yang jom merdeka kan. Dia tua kepada Barirah tu. Dia yang jom merdeka Barirahnya. Bapa tak tahu. Tapi kalau hak ni pun masalahnya di dia tu. Dia meriwayatkan hadis ini daripada Hisham bin Urwah secara an-anah juga, serupa dengan 2 orang sebelum pada tu, dengan an juga. Jadi ulama tak boleh pakai. Dengan sebab itu ada khilaf. Kalau lah hadis ni kemah, serupa kita maklum hadis mana-mana hadis lah, kalau kemah sungguh boleh dikatakan tak ada khilaf. Semua terima lagu tu. Tapi hak ni ada khilaf. Ada yang kata pakai lagu ni, yang ni atas tubuh. Kalau mana setubuh, batal lah hak khiyar. Selama mana? Seminggu kalau lepas pada tu. Tak kira dah. Bukan kira atas dasar hari, berapa hari. Sebab itulah ada ulama mengatakan dia tidak kira sebenarnya setubuh ni, tak boleh kira. Sebab kalau nak kira setubuh sebulan, boleh lagi. Wah, lama mana?
Tak ada hak, susah tu nak kira. Jadi dia kata kira hari. Apa yang lari kepada hari tu? Dia pergi supaya khiyar benda-benda lain, benda yang dibeli dalam masa 3 hari juga. Dan apa hadis ni ada buat tak sepakat? Sebab hadis ni tak kemah. Tu ialah jawapan dia. Sebab hadis ni tak kemah. Lepas tu perkara dia salah satu ciri hadis yang dhaif. Bukan hadis maudhu' lagi. Kalau maudhu' lagi parah lagi. Hadis dhaif pun memang isi kandungannya ramai juga ulama pakar. Memang pakar lagu ni lah. Mana atas dasar kalau setubuh, habislah hak khiyar dia, hak memilih dia. Walaupun dia tidak pakar hak Ibnu Ishaq tu, tapi dia pakar lagu ni juga dari segi hukum. Cumanya dia kalau kata hadis dhaif kan, dia ada masalah. Macam gapo dia sini. Satu masalahnya dia kata Barirah ni dia bini kepada Mughith. Mughith tu siapa dia? Seorang hamba bagi keluarga Abi Ahmad. Sedangkan kita tengok bawah di dalam kitab Badrul Majhud ni ada. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar kata dalam Sunan Tirmizi melalui saluran Sa'id bin Abi Arubah daripada Ayyub, dia kata Mughith itu abdan aswad li Banil Mughirah. Siapa dia? Mughith itu seorang hamba berkulit hitam, kepunyaan anak-anak Mughirah. Bukan hamba bagi keluarga Abi Ahmad. Situ. Dalam riwayat Husain daripada Sa'id bin Mansur, gini sebut, Mughith itu hamba li alil Mughirah min Bani Makhzum. Mughith itu hamba kepada keluarga Mughirah, iaitu daripada puak Makhzum, kabilah Makhzum. Dua. Tersebut di dalam Kitabul Ma'rifah karangan Ibnu Mandah, Mughith Maula Ahmad bin Jahsh. Maula Ahmad bin Jahsh, bukan keluarga Abi Ahmad dah. Maula yakni hamba bebasan, hamba yang dibebaskan oleh Ahmad bin Jahsh. Jelas sebut gitu. Lepas tu dia sebut walakin waqa'a fi Abi Dawud bisanadin fihi Ibnu Ishaq, tetapi tersebut di dalam Abu Dawud dengan sanad yang mana di dalamnya ada Ibnu Ishaq. Jadi itu isyarat kepada bermasalah lah Ibnu Ishaq tu, iaitu dia ni, yang Barirah ni adalah isteri kepada Mughith, iaitu hamba bagi keluarga Abi Ahmad. Berbeza keadaannya. Ibnu Abdul Bar berkata, dia ni Mughith ini Maula Bani Muti', hamba bebasan atau hamba yang dibebaskan oleh anak-anak Muti'. Bani Jahsh min Asad bin Khuzaimah. Bani Jahsh, anak-anak Jahsh daripada Asad bin Khuzaimah, itu kabilahnya. Bani Muti' daripada keluarga Adi bin Ka'ab. Mungkin orang mendakwa bahawa ini semua ni memang dikatakan kepada dia belaka. Ada orang kata Mughith ni hamba Al-Abi Ahmad, ada orang kata Al-Mughirah, Bani Makhzum, ada orang kata Bani Al-Mughirah, bukan Al-Mughirah. Ada orang kata Maula Ahmad bin Jahsh, sebenarnya hak tu lah. Tapi dia kata annahu kana mushtarakan bainahum ala bu'dihi, maknanya hak ni dikongsi bersama oleh puak-puak tu. Mana hamba ni dia sepabagai juga boleh berkongsi. Hak dia bahagia dia 1/4, hak ni 1/4, hak yang ketiga 1/4 pula, ia keempat satu lagi, jadi bagi kepada 4. Boleh jadi sebab dikongsi oleh semua ni. Tapi Hafiz Ibn Hajar kata ala bu'dihi, agak jauh sikit lah kalau kita nak kata gitu, tak berapa benda sama. Tapi dari segi kemungkinan itu ada, kemungkinan itu ada, sebab hamba boleh dikongsi.
Supaya tanah dia juga boleh dikongsi beberapa orang. Awin taqala, ataupun dengan maksud dia ni berpindah. Mula-mulanya hamba kepada hak ni, lepas tu dijual jadi hamba kepada hak ni pula, dijual jadi hamba kepada hak ni pula. Gitu. Boleh jadi. Jadi awak sebut semua tu betul berlaku. Boleh jadi juga dia kata gitu. Tapi kok mana-mana pun tak kemah lah. Tak kemah. Tak kemah. Dan begitulah, ada beberapa pendapat lagi. Habis itu. Kita tidak nak panjang. Tak ada pun hamba tu. Babun fil mamlukain yu'taqani ma'an. Dua orang hamba mamluk yang dimiliki orang, yang dimiliki orang, yu'taqani ma'an, yang dimerdekakan serentak sekali. Adakah diberi pilihan juga yang ni kepada bini dia, kepada isteri dia? Kalau seseorang ada hamba, lelaki dan perempuan, suami isteri, dia merdekakan serentak sekali. Dalam keadaan lagu ni, diberi pilihan juga kepada isteri dia tu, untuk terus bersama suami dia tu, ataupun untuk putus. Kalau hak tadi isteri saja yang dimerdekakan, suami itu tak merdeka lagi. Hak tu ada pilihan lah, tak apalah. Hak ni kalau dimerdekakan sekali, lagu mana? Imam Abu Daud buat bab suku, iaitu Aisyah nak merdeka dua orang hamba kepunyaannya, anta'tiqa mamlukaini laha zaujun, sepasang, yakni suami isteri. Dua orang hamba ni suami isteri, itu maksud zaujun. Zaujun yakni ahaduhuma zaujun lil akhar. Gitulah tadi. Suami isteri lah. Dia pun tanya Nabi SAW, dia nak merdeka, ni lagu mana? Nabi SAW kata boleh. Hak moleknya merdekakanlah hak lelaki dulu sebelum perempuan. Gitu. Bapa yang Nabi SAW suruh merdeka lelaki dulu? Sebab kalau merdekakan hamba dulu, dia ada pilihan untuk terus bersama suami dia ataupun untuk putus dengan suami dia. Kalau merdekakan suami dulu, dalam keadaan merdeka, isteri lepas tu dimerdekakan, dia tak ada pilihan dah sebab suami dia merdeka dah. Ada yang kata itu sebabnya. Dan ini kata mereka menyokong pendapat orang-orang yang mengatakan hamba perempuan ini bila dimerdekakan, dia hanya ada hak memilih terhadap suaminya yang hamba. Kalau merdeka, dia tidak ada hak memilih. Itulah sebabnya Nabi suruh merdekakan hak lelaki dulu, hak suami dulu. Ada yang kata gitu, ada yang kata tak. Sebabnya dari segi kedudukan, dari segi kemuliaan, dari segi lebih, hamba lelaki dengan perempuan ni pun lebih hak lelaki, lebih hak lelaki. Jadi Nabi SAW suruh merdekakan hak lebih dulu. Lebih dari segi mana? Dari segi rega dia pun lebih mahal. Sebab ialah kita tak apa nampak muka kita tidak duduk di zaman ada hamba ni. Sebabnya hamba ni orang apa ni suruh buat kerja, ikutlah nak agak apa, pergi menego ke, pergi bertani ke, pergi jahit ke, ambil upah. Tapi upah tu tak boleh ke dia semua, boleh ketua dia. Itulah hamba. Oleh kerana lelaki ni kan dia kuat sikit, dah banyak benda hak boleh buat. Biasanya kemahiran pun banyak juga, dia harga dia lebih mahal nak banding dengan hak perempuan itu. Sebab tu Nabi SAW suruh merdekakan hak lelaki, hak lelaki dahulu. Bukan dengan sebab dia tak sewi pilihan kepada isteri dia tu memilih, bukan dengan sebab tu. Sebab kalau kita nak buat apa-apa kebajikan, buatlah hak lebih mahal, lebih besar, lebih molek. Hak tu hak utama.
Gitu. Lepas satu-satulah kira-kiranya. Cumanya hadis ni pun masalah juga. Hadis ni pun masalah juga. Sebab tu setengah-setengah tu tak saya pegang. Kalau katakanlah bila perempuan tu dimerdekakan dulu, suami merdeka kemudian, perempuan tu boleh pilih juga berdasarkan hadis Barirul Haq dulu. Sebab apa? Suami dia tu murid itu hadis dulu, hadis Aswad dulu. Suami dia tu merdeka dah, Nabi beri pilihan juga. Jadi kalau di sini, kalau merdeka ke hak lelaki dulu pun, lepas tu baru merdeka si bini tu, si bini boleh juga nak khiyar, boleh juga nak terus dengan suami dia tu, ataupun tak sir, putus kat tu, boleh juga. Ni kita kata ada hadis ni, Nabi buat ni hadis ni tak kemah, tak dilawai hak tu lebih kemah lagi. Itu sebab ada khilaf. Apa yang sini tidak kemah tu, perawi dia Ubaidullah bin Abdurrahman bin Mawhab. Yahya bin Ma'in kata thiqah. Wa anhu, ada pula pendapat dia selagi dia kata dhaif. Abu Hatim kata salih. Salih ni dalam istilah ilmu rijal ni, bukan salih hak biasa tu, awaladin salihin yad'u lahu tu, anak salih. Bukan hak tu. Salih tu makna baik, taat. Hak tu sini salih ni dengan makna dalam ilmu ni. Salih ni menunjukkan lafaz ta'dil juga. Nak wayaknya orang ni alah kebagus juga, tapi bagusnya tidaklah bagus sangat, tidaklah cemerlang sangat, baba boleh. Itu maksud salih tu. Dia masalah istilah. Masalah jadi kita kata, bila dia kata salih, kat mana baguslah? Ada, tidak gitu. Sebab kata saduk lah. Saduk tu tengok pada lafaz dia tu sirah mubalaghah, benar. Bila sirah mubalaghah tu mana dia yang sangat benar lah. Dah kalau sangat benar kak, molek benar lah hadis dia. Ada, tidak gitu. Saduk tu dia dekat-dekat atas tara ya dengan dhaifnya. Saduk. Salih ni pun lagu tu juga. Tidak kata duduk atas benar tinggi, jauh lagi daripada dhaif. Dia duduk dekat. Gitu. Dari segi kedudukan. Ya'qub bin Abi Syaibah, Ya'qub bin Syaibah kata Abdullah bin Mawhab yang meriwayatkan daripada Qasim itu fihi dha'f, lemah, dhaif. Dalam Sunan Abi Daud ni ada hadis dia berhubung dengan merdeka hamba. Qultu yang dikata Syekh Khalil Ahmad. Wa qala al-Bukhari fil Awsat. Imam Bukhari dalam Tarikh Awsat dia kata kana Ibn Uyainah yudha'ifuhu. Ibn Uyainah pun kata dhaif juga. Injili kata thiqah. Nasa'i kata laisa bidzakal qawi, tak kuat. Itulah mana dia hadis ni lemah. Sebab tu bukan semua pakar ni. Jadi kita tak boleh katalah apa yang Nabi suruh merdekakan suami dulu, kira-kiranya Nabi tak seribui bini tu boleh khiyar lah. Dah suami dah merdeka dah, tak boleh kata begitu, tak boleh buat pegangnya. Apalagi ada kemungkinan lain. Supaya kita kata tadi, sebab hamba lelaki tu kedudukannya lebih mahal, lebih banyak manfaatnya daripada hamba perempuan. Sebab tu Nabi SAW suruh merdekakan hamba lelaki dahulu. Bukan kerana tak seribui bini dia tu khiyar, mengguna hak khiyar dia, hak memilih dia tu, bukan kerana tu. Tak apalah. Cumanya di sini tak apalah, hak ni hak dhaif. Hak sahih berapa banyak lagi hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan Aisyah ni banyak memerdekakan hamba. Banyak memerdekakan hamba. Sahabat-sahabat dulu bukan seorang dua, ramai lah, banyak memerdekakan hamba. Orang merdekakan hamba ni dua sebab. Satunya untuk kafarah ataupun bayar fidyah kesalahan, sesuatu kesalahan hak dia buat. Sesuatu kesalahan hak dia buat.
Misalnya dia melakukan zihar ke, dia membatal sumpah dia ke, dan sebagainya, ataupun dia bunuh orang Islam dengan tersalah, dia kena memerdekakan hamba. Jadi itu sebagai kafarat. Ini nak bayar, nak tebus kesalahan dia tu. Mana kalau tak, zaman dulu lah, kalau tak ada, kita tak ada. Kita kena beli lah, supaya kita nak ngekoh lah ni lah. Kalau nak ngekoh tak ada kambing, kalau ada kambing sendiri boleh sembelih hak tu dah buat ngekoh. Tapi kalau tak ada, belilah. Serupa juga hamba ni pun belilah. Jadi maka belanjalah kat lah mahal hamba-hamba ni sampai gitu. Jadi bila kata so lagi merdekakan hamba ni dengan maksud nak dapat pahala. Dapat pahala. Pahalanya besar. Sebab Nabi SAW sangat-sangat menggalakkan sahabat-sahabat dia dan umat dia memerdekakan hamba. Dia tak sewi manusia ni jadi hamba. Kalau boleh pelepah mereka itu daripada cengkaman hamba abdi. Dia bagi galakkan. Pahalanya besar. Dia tak boleh gurau. Tak boleh gurau nak memerdekakan hamba, tak boleh. Dia jadi lalu. Supaya gurau nikah, tak boleh. Gurau cerak, tak boleh juga. Jadi lalu. Pasal apa? Pasal nak sangat kepada hamba tu dimerdekakan. Gitulah. Kira-kiranya sahabat-sahabat ni tak ada buat salah mana sahabat-sahabat ni, tapi dia merdekakan hamba tu dengan sebab nak pahala. Ibnu Umar saja lebih 1000 orang hamba dia merdeka. Pas seorang-seorang hamba tu mahal sepuluh kereta lah ni. Sebab tu kita kata sahabat-sahabat ni hak kebanyakannya kaya, dan bini-bini Nabi ni kaya juga. Hak kata tak berasak dapur, hak Nabi kat perut lapar tu, hanya seketika sahaja. Lepas tu hak kebanyakannya semasa hidup dia senang gitu. Sebab itulah dia cadai makanan, kapal bekal makanan untuk setiap bini dia untuk setahun lalu. Bukan untuk 2 bulan, untuk setahun lalu. Ini cara orang senang tu kalau lagu tu. Begitu juga bini dia. Ni hak tak apalah. Kalau hak sahih berapa banyak lagi hak lain. Dia tanya Nabi. Misalnya Barirah. Hak tu ada dalam Bukhari, dalam apa? Barirah tu nak merdeka sangat. Tapi tua dia mensyaratkan walaknya dipunyai mereka. Jadi Aisyah pernah kecek dengan Barirah tu. Barirah ayatlah ke dia gitu. Apa dia Aisyah wayak pada Nabi SAW. Dah apa gitunya? Innamal wala liman a'taqa. Nabi kata walak ni dipunyai oleh orang yang memerdekakan. Ni kalau dia dua ada, dia boleh pitin dah ke dia. Lepas tu orang lain je merdeka, tiba-tiba walak tu boleh ke dia. Walak ni maknanya hubungan tu antara hamba dengan tuan dia. Hamba yang dimerdekakan oleh tuan dia, dia ada hubungan. Hubungan tu rapat. Hubungan tu kalau hamba tu mati, dia ada harta banyak, boleh kepada tuan. Itu yang sabit nak sangat walak tu. Sabit nak sangat walak tu, itulah benarnya. Itu hubungan walak orang panggil. Jadi cerita walakul itq. Walak ni banyak pula. Walakul itq, walak dengan sebab dimerdekakan. Sebab apa yang nak sangat tu? Sebab itulah ada kelebihan dia. Hak menanggung pun ada juga. Kalau hamba dia tu melakukan jenayah kau gapo kau, hak tidak sengaja lah. Hak tidak sengaja. Jadi dia kena bayar dia. Sebahagiannya dibayar oleh aqilah dia. Aqilah tu keluarga. Kalau tuan ni hamba saat ni, hamba tu hak dimerdekakan orang panggil maula. Jadi aqilah dia siapa dia? Tuan dia lah. Kena bayar separuh. Dia bayar separuh, tuan dia bayar separuh. Alah kerugi pun ada juga dengan sebab walak tadi. Tapi alah keuntung pun ada juga tempat untung. Sebab tu pakat nak tu. Jadi Aisyah akhirnya belilah dengan tuan Barirah tu. Setelah dia beli, dia tujuan dia beli tu pun dia nak merdeka. Dia royak dah kenapa? Tengok dalam hadis tu. Dia beli. Nak boleh kebeli tu dia kena ada pitih. Sebab kita kata nak beli kereta, kalau tak ada pitih boleh beli. Basikal boleh lah kita kata. Kalau zaman lah ni, kalau kereta payah kat dia juga. Second hand pun
second hand pun kita kata payah juga, mahal juga. Kecuali lah kalau benda-benda lain hak murah. Kalau kata kereta mahal, kalau kata unta sampai itu, terutama unta boleh dibuat kenderaan, mahal lah. Hamba pun begitu juga, terutamanya hamba yang boleh buat kerja. Sebab apa? Ia adalah punca pendapatan kepada tuan dia. Hak tu. Kalau hak letih, hak cacat, hak sakit, hak gitu-gitu tu tak ada harga. Tak ada harga. Sebab kita kata lah ni kereta buruk dah. Kereta buruk tu. Sebab apa ni? Baik sikit pada besi buruk kita kata. Tu memang murah lah. Tapi kalau hak comel sikit, dia jadi mahal. Jadi Aisyah dan sahabat-sahabat lain banyak. Ni semasa Nabi lagi memerdekakan tu. Dia tanya Nabi. Nabi kata boleh. Jadi makna dia memiliki harta dia sendiri. Bukan makna dia nak guna piti Nabi. Tak. Makna dia sendiri tu ada harta. Kaya senang. Bukan kata dia minta dengan Nabi. Tak. Nabi pun tahu dia ada. Kalau nak boleh. Dia kata boleh. Gitu. Mana dia ada milik sendiri harta tu. Itulah yang lebih tepat. Ada pun setengah-setengah gambaran orang, dia duduk kata keluarga Nabi, isteri Nabi sampai mati dalam keadaan susah. Tak kena. Tak kena. Tak kena. Cumanya ada riwayat lah, iaitu Nabi SAW tinggal bukan kepada semua isteri dia, kepada Aisyah ada, iaitu dia suruh ambil gandum, kalau nak masuk ambil dalam bekal, tak usah tengok, ambil. Zaman Nabi tu tak habis dalam bekal kecil. Siapa kau zaman Sayyidina Uthman, siapa kau zaman Sayyidina Uthman, tak habis, ada semacam. Bila berlaku fitnah di zaman Sayyidina Uthman tu kan, lepas pada tu Sayyidina Uthman mati, tak ada. Pelik juga tu. Mana nak kayak zaman berkat, zaman tu dalam masa tu berkat. Mukjizat Nabi nyata kepada isteri dia. Dah kalau kita kata dah ganda ada semua nak beli gad dia, tak ada maksud nak beli, dah ada. Selama masa tu ada, tak payah beli gandum dah lah dia akan lagu tu. Tapi benda-benda lainnya ada juga nak belinya. Kita kata perlu juga pitih tu. Jadi zaman Nabi lagi dia ni senang. Kalau hak zaman selepas Nabi, lagi senang, kaya-kaya. Bini-bini Nabi ni, sahabat-sahabat Nabi kaya-kaya belakang. Boleh dikatakan gitu, jaga-jaga. Kalau ada hak susah tu, jaga-jaga. Sebab apa? Sebab zaman kemudian dia ada peruntukan pula untuk bini-bini Nabi. Dan orang-orang yang terlibat dalam mana-mana peperangan atau apa, dia ada suku pula. Mana peruntukan untuk bini Nabi saja, suku. Peruntukan kalau dia tu pergi dalam medan perang, ahli Uhud misalnya, boleh pula, suku pula. Gitu. Lepas tu dia ni ahli Hudaibiyah misalnya, semasa perjanjian Hudaibiyah, suku pula boleh. Bahagian tu pula. Jadi banyak. Hak tu hak kerajaan bagi. Hak pendapatan hasil daripada harta dia, tanah dia, kau apa. Hak tu suku. Jadi sebab tu kita kata demo ni senang. Kalau tidak senang macam mana dia boleh memerdekakan hamba mudah main-main gitu. Kok mana-mana pun sahabat-sahabat ni dia tidak kejar dunia. Itulah kita dapatnya pengajaran. Kalau dia ada kau ni kesenangan pun, dia kejar akhirat dengan dunia. Misalnya hamba-hamba dia merdekakan sebab tahu dah pahala dia besar memerdekakan hamba. Kalau nak kira kan, kalau dia nak guna hamba tu untuk buat harta, untuk kembangkan harta dia, atau untuk berkhidmat kepada dia, pada hak tu lah. Senang lain-lain. Walaupun tak ada lagi kita kata sekolah ni pakai remote belakang, remote control atau pencet switch, tak ada. Tapi dengan sebab adanya hamba, senang juga. Walaupun kita kata air tak ada lagi, air pahit, tapi hamba ni dia ambil air sungai. Hamba ni jom pencet peti. Kalau lengur-lengur, hamba ni jom masak. Hamba ni dia nyipai rumah.
Dah ramah hamba kan. Relax juga kalau nak kira. Zaman itu cara zaman itu. Hamba ni bahagia jo kipah, tak ada kipah lagu ni. Ada kipah tangan. Ada juga kok jo ngipah. Dah muka ramah hamba. Kalau nak kira untuk kesenangan dunia boleh tu. Boleh berlaku. Tapi kebanyakan sahabatnya tidak gitu. Itu pengajaran. Tak apalah. Imam Abu Daud kata Nasr, akhbarani Abu Ali Al-Hanafi an Ubaidillah. Cuba perhati. Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tu guru. Satunya Zuhair bin Harb. Yang kedua Nasr bin Ali. Lepas tu dia kata, qala Zuhair. Zuhair kata, haddathana Ubaidullah bin Abdul Majid. Hak tu hak Zuhair kata. Lepas tu hak Nasr kata. Hak tu guru dia seorang lagi. Jadi sanad Nasrnya gini. Akhbarani Abu Ali Al-Hanafi an Ubaidillah bin Abdul Majid. Gitu. Beza sikit. Kata hak mula-mula tu hak Zuhair ambil daripada Ubaidillah. Adapun Nasr, dia tidak ambil hadis ni melalui terus daripada Ubaidillah seperti Zuhair itu, tapi dia ambil melalui Abu Ali Al-Hanafi. Itu nak ayatnya beza dia. Lepas tu hak tadi riwayat Zuhair, dia kata haddatsana Ubaidullah. Riwayat bitahdits, orang panggil kedudukannya lebih tinggi daripada riwayat Nasr. Nasr bin Ali ni, sebab dia kata akhbarani Abu Ali Al-Hanafi an Ubaidillah. Mana riwayatnya secara an-ana, kurang sikit taraf dia, tinggi dia. Itu beza dia. Habis itu. Ini bab apabila suami isteri memeluk agama Islam. Pas lagu mana cerita itu? Hak ni ada kena mengena dengan kita lah. Hak ni boleh berlaku lah. Kalau zaman lain. Yang ni suami isteri kafir, salah seorang daripadanya masuk Islam. Pas lagu mana hubungan dia dengan pasangan dia hak dulu semasa kafir itu lagu mana? Suami isteri lagi kau tidak? Kalau suami isteri selama mana? Kau memang suami isteri paksu. Kalau lagu tu payah juga. Ada kalanya suami dia, katakanlah hak masuk Islam tu hak bini. Ya si suami tak masuk Islam. Jadi bini ni siapa ke bila? Tak dia tak nikah, tak kapot, tak boleh nikah. Lagu mana? Itu cerita. Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibni Abbas bahawa ada seorang lelaki, dia mari sebagai orang Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bini dia pula mari. Lama lepas pada tu bini dia pula mari sebagai orang Islam pun juga lepas pada dia. Dia pun kata, wahai Rasulullah, dia tu Islam sekali dengan saya. Jadi faraddaha alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan bini dia kepada dia. Pasal Islam sekali. Pasal Islam sekali. Mana dia tidak putus hubungan. Tidak kata dengan sebab pindah negeri pergi ke lain itu jadi putus hubungan. Tidak. Kalau seseorang tu suami isteri, tak kira lah hak dulu dia masuk Islam, dia nikah dah masa kafir. Lepas tu dia masuk Islam. Hak dia nikah tu tidak cara Islam. Tak kira sah juga. Jadi suami isteri juga. Lepas tu bila dia hak ni si suami ni pergi dulu ke Madinah. Lepas tu bini dia pun mari pula lama lepas pada tu. Dia kata sebenarnya dia Islam sekali dengan saya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kelip baik. Dia tidak kena akad nikah semula, kena mas kahwin semula, tak ada. Pada gitu. Boleh lah betul. Boleh. Kalau sama-sama Islam di negeri kafir, lepas tu salah seorangnya pindah dulu ke negeri Islam. Jadi perpindahan dia tu tidak menyebabkan jadi putus hubungan, itu tidak. Jadi masih lagi suami isteri. Jadi dalam keadaan ni katakanlah si suami itu pergi ke Madinah, dia nikah dengan orang lain. Boleh, moga orang lelaki boleh nikah kan lebih daripada seorang. Boleh. Lepas tu bila bini dia hak mari daripada Mekah ni, Islam sekali dengan dia. Jadi bini dia juga.
jadi bini dia juga, boleh lagu tu. Sebab Nabi SAW mengembalikan bini dia kepada dia. Berbezalah kalau hak tu dalam bab kemudian, hak ni gitu. Lepas tu soal lagi, asal lagi riwayat daripada Ibnu Abbas, kata dia ada seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW, dia masuk Islam. Lepas tu dia nikah. Lepas tu suami dia mari kepada Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, saya sebenarnya Islam dah dulu. Dia tahu saya Islam juga. Mana hak ni bini pergi dulu. Hak tadi riwayat yang pertama tadi suami pergi dulu. Hak ni bini pergi dulu. Lepas tu tok lelaki menyusul lagi. Tapi tok lelaki tu pun kata, dia Islam dah semasa negeri kafir tu. Islam dah. Ya, si bini ni nikah dah dengan orang lain. Pas nak buat lagu mana? Apa yang dia nikahnya? Kita kata boleh jadi tidak tahu pada masa tu. Begitulah yang berlaku. Nabi SAW pun putuskan hubungan dengan suami dia hak kemudian tu, dan kembalikan kepada suami dia hak dulu, hak baru mari tu. Jadi putus tu putus lah ke mana? Mana tak boleh lah putus. Tidak suami isteri lah, suami suami yang kemudian tidak suami dia putus. Lepas tu dia kena beredar. Beredar, lepas edar boleh kelip baik dengan suami dia hak dulu. Itu cara dia. Tapi semacam ni ada nah. 2-3 bab ni. Hadis ni tidak sahih juga. Tidak sahih juga. Supaya ni sebelum pada ni Simak bin Harb meriwayatkan daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas. Simak ni dia kalau riwayat dia daripada Ikrimah tak kemah. Kalau daripada orang lain tak apa. Kalau daripada Ikrimah tak boleh. Ulama tak sepakat. Tak kemah. Sebab apa? Sebab dia meriwayatkan hadis daripada Ikrimah tu, ketika dia terima hadis tu, Ikrimah tu tua benar dah. Uzur dah, nyanyuk dah. Jadi tak boleh pakai. Riwayat dia tidak tetap, sekali gini sekali gini. Jadi tak boleh pegang sangat lah. Tak boleh pegang sangat riwayat dia tu. Misalnya di sini dah hak betina tu pergi dulu ke Madinah di zaman Nabi SAW. Dan dia tahu dah ke suami dia tu masuk Islam sekali dengan dia juga, cuma tak mari lagi. Apa yang dia nikah? Pula apa yang dia nikah? Suami dia bukannya kafir, orang Islam. Kalau katakanlah dia tak tahu, dah tak tahu apa tak tanya, nak sabar kau? Sahabat-sahabat orang duduk di Madinah tu buat kerja benda lagu ni yang boleh jadi tak molek benar lah kita kata, tanpa dia tanya dulu Nabi. Dan kalau tak tahu apa tak tanya, itulah sebab tu yang kita kata dah, kalau hadis ini dia ada ciri dia, dia ada tepat kita boleh pegang. Tepat tak sedap, tepat tak sedap, tak pernah sabar. Apa yang menikah? Itu benda. Tapi kalau kita terimalah benda ni telah berlaku juga tanpa pengetahuan Nabi SAW, tanpa pengetahuan Nabi SAW, atau dia ni faham seperti ulama-ulama Hanafi faham, iaitu beza negeri, seorang itu duduk negeri kafir, seorang itu duduk negeri Islam, boleh menyebabkan putus juga hubungan suami isteri. Takut dia faham gitu. Jadi maknanya perkahwinan itu berlaku secara syubhah lah. Perkahwinan yang berlaku secara syubhah tidak dikira zina, tidak dikira zina, dan tidak dikira sebagai haram. Cuma yang tak boleh lah kalau kita dalam keadaan tahu kita buat dalam keadaan syubhah. Misalnya seseorang tu pisah dengan adik-beradik dia masa kecil, tahu-tahu nikah, nikah tak tahu kabar kau orang lain, tahu-tahu nikah adik-beradik. Jadi bersetubuh dah lah boleh anak. Jadi anak tu kita nak panggil anak haram kau, anak zina kau dah, sebab syubhah. Syubhah supaya juga di sini. Cumanya dia tak boleh teru lah. Bila tahu kena putus. Itu caranya, kena putus, tak boleh teru. Tak boleh teru.
Supaya juga kalau seseorang tu dia nikah dengan seorang perempuan. Perempuan tu ada adik-adik dia. Kadang-kadang kita ni adik-adik ni kan banyak ke cerita dalam masyarakat. Orang tak tahu dia ada lagi seorang adik-adik duduk lain tu. Pasal balah dengan ayahnya kan hambak ke ayah masa muda pula. Tak kelik-kelik. Jadi adik-adik pun tak tahu. Dia ni ada adik-adik lain. Kadang-kadang kan banyak berlaku benda-benda gitu. Bahawa orang lelaki ni nikah sini. Pada dia pergi sana, dia tak tahu ke apa. Nikah pula. Kena-kena ke adik-adik. Lagu tu. Supa ni. Jadi lagu mana? Tidak boleh kita kata berzina. Tidak boleh kita kata anak haram. Tidak boleh. Itu orang panggil syubhah. Berlakunya dengan syubhah. Tapi setelah jelas keadaannya, sebab dalam Quran pun kata wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Nak berkumpul jadi bini kepada satu orang itu adik-beradik tak boleh. Haram. Tak boleh. Jadi bila tahu dia kena putus hubungan. Putus dengan mana hak ke dia itulah. Dengan hak ke dia. Putus hubungan. Jadi lepas tu dia boleh nikah dengan orang lain lah bila habis ada. Nak duduk sekali tu tak boleh setelah tahu. Tak boleh. Haram dah pula situ tu. Ada. Jadi dia kata saya sebenarnya Islam dah. Dia tahu saya ni Islam. Sebab tu kita kata tadi, kalau mengikut mazhab Hanafi dia ada beberapa kaedah dia. Beza negeri itu pun boleh menyebabkan jadi putus juga. Boleh menyebabkan jadi putus juga hubungan suami isteri kalau dalam kes hak masuk Islam gini. Masuk Islam gini. Kalau hak dia tu memang dia Islam dah, gimana pun 7 buah negeri berlainan pun tidak putus hubungan kata lagu tu. Ni hak ni kalau baru masuk Islam ni. Salah seorangnya masuk Islam dulu ke hak lagu tu, kes tu. Sebabnya ni dalam kitab dia sebut Abu Hanifah kata perceraian atau perpisahan di antara suami isteri boleh berlaku dengan sebab salah satu daripada 3 perkara ni. Yang pertama, habis iddah. Seorang tu katakanlah bini masuk Islam, suami tak masuk Islam, selama mana? Kalau dia Islam dan masa bini dia ni tak habis iddah lagi, tak apa, dia boleh terus suami isteri hubungan tu sebagai suami isteri tu boleh terus, tak payah akad lain, tak payah gapo. Tapi kalau bini sudah habis iddah, tak boleh, putus jadi. Gitu. Dan bini tu boleh nikah dengan orang lain, boleh menikah dengan orang lain. Boleh jadilah hak perempuan ni dia faham gitu, dia faham gitu. Dia faham maknanya dah habis dah tak boleh, sedangkan suami dia ni Islam, keliru lah. Hak kata kalau habis dah ni putus kalau suami dia tu tidak Islam. Ni suami dia Islam dah sekali dengan dia, berapa putus? Tak putus, tak ada masalah habis dah ke apa, tak ada. Ini kita kata boleh jadi berlaku kekeliruan. Boleh jadi. Yang kedua, dikemukakan Islam kepada yang seorang lagi tapi dia tak sah. Itu pun menyebabkan boleh jadi putus juga hubungan suami isteri. Salah seorangnya Islam. Jadi katakanlah bini masuk Islam, dikemukakan Islam tu kepada suami dia. Nak masuk Islam, kalau masuk Islam pun boleh tu dengan bini kamu, dia tetap bini kamu, dia tak sah. Dia tak sah. Itu pun boleh jadi putus juga. Ataupun salah seorang daripadanya berpindah dari negeri Islam ke negeri kafir, atau sebaliknya. Boleh jadilah dia faham gitu. Jadi satu kekeliruan lah kalau kita nak terima juga hadis ni. Kita kena pakai mengikut kaedah tu lah. Sebab kalau orang lain dia kata dak, hanya dengan habis iddah barulah putus hubungan kalau suami dia tu tidak Islam. Gitu. Kalau suami dia tu tidak Islam, habis iddah habis, dia boleh nikah. Sama ada suami dia tu duduk dalam negeri yang sama, dalam negeri Islam juga. Kalau dia kafir, dia tak masuk Islam, habis dah boleh nikah dengan orang lain. Orang-orang lain faham gitulah. Faham gitulah. Tapi Imam Abu Hanifah dia ada tiga cara saja nak boleh putus.
Nabi SAW mengembalikannya kepada suaminya yang dahulu. Kembalikan kepada suaminya yang dahulu. Babun ila mata turaddu alaihi imra'atuhu idza aslama ba'daha. Selama mana aku? Kalau bini masuk Islam dulu, lepas tu lelaki tak masuk Islam lagi, selama mana? Boleh dikembalikan kepadanya isteri dia. Tadi kita sudah bicara tadi, mana selagi dia tu tidak habis iddah. Kalau habis iddah, habislah. Tapi kalau kita tengok setengah-setengah hadis nampak macam lain adanya cerita. Misalnya anak Nabi Zainab, anak Nabi 6 tahun, suami dia duduk kafir Mekah, dia duduk dengan Rasulullah SAW, ayah dia di Madinah. Selepas 6 tahun suami dia mari, 6 tahun lepas pada tu baru dia memeluk agama Islam. Kelip baik molek-molek. Nabi SAW tidak ada buat benda baru ke apa pun, akad baru ke, saksi baru ke, mas kahwin baru ke, tak ada. Pakai supah hak dulu lah juga. Pakai supah hak dulu, pakai hak dulu. Ni ada ni lagu mana? Jadi siapa ke bila? Dia buat tajuk. Hak pendapat orang kebanyakannya kata sakat edah je, habis edah dia tak mari lagi, habislah. Gitu je. Tapi Imam Abu Daud nak cerita ada kes-kes tertentu yang dikecualikan. Di sini pendapat yang paling moleknya ialah pendapat Ibnul Qayyim. Sebab apa? Dia kata kalau seseorang tu habis edah, yang satu, yang kedua bagi dia itu satu pendapat, tapi dia tidak pakar edah-edah je. Dia tidak pakar, mana berdasarkan hak kau gitu-gitu, dia tidak pakar. Sebab apa? Kita tengok banyak kes kata di zaman Nabi SAW, dia tak nak tanya pun benda-benda tu. Yang dia tengoknya si isteri tu tunggu suami dia ke tidak, tunggu suami dia ke tidak. Jadi kalau dia tunggu suami dia, dia tak sepisah dengan suami dia, walaupun 6 tahun lepas pada tu suami dia mari, dia kira suami dia lagi. Kecuali kalau dia nak menikah dah setelah lama, dia nak menikah boleh juga, jadi kira putus lah, kira putus. Gitu. Jadi dalam masalah ni pun dia ada khilaf juga. Adalah satu lagi riwayat, iaitu riwayat an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, Nabi SAW mengawinkan semula anak dia dengan Abul As dengan mas kahwin lain, dan semuanya lain belaka lah. Jadi putus dah anak dia. Ada dua riwayat, dan kedua-dua riwayat itu dhaif. Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi diriwayatkan oleh Hajjaj bin Artad. Hajjaj bin Artad yang ini perawi yang dhaif. Dalam riwayat Ibnu Abbas tadi, Ikrimah daripada Ibnu Abbas tadi, ada Ibnu Ishaq, masalah juga. Sebab itulah ulama tak pegang kemahaman, tak pegang kemahaman. Lepas tu perawi dia ni pula khilaf pula ni. Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, Muhammad bin Salam sekat tu je. Lepas tu ada tambahan Muhammad bin Amr Ar-Razi, dalam hadis dia kata selepas 6 tahun. Tapi Hasan bin Ali ni Imam Abu Daud ambil daripada beberapa orang tu. Satunya Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, yang kedua Muhammad bin Amr Ar-Razi, 2. Yang ketiga Hasan bin Ali. Itu 3. Ha tu tahwil sanad lah, tukar sanad. Semuanya ni ke mana-mana pun ambil daripada Ibnu Ishaq. Jadi kedua-duanya tidak sahih. Sebab itulah ulama tak pegang kemah mana. Terutamanya hak ni, hak tambahan ni. Hasan bin Ali kata selepas 2 tahun. Hak tu kata Muhammad bin Amr kata selepas 6 tahun. Kok mana-mana pun tidak menepati kaedah.
Sebab kalau kita kata berdasarkan mai kotor habis iddah, bila habis iddah, mana apa ni, hak pisah ni kan, dia kena yatarabbasna bi anfusihin thalathata quru, 3 quru. 3 quru tu kita nak kira berdasarkan haid ke, mengikut setengah-setengah ulama, ataupun berdasarkan suci daripada haid, 3 kali suci. Kok mana-mana pun kalau kita kata 2 tahun pun sudah lebih dah tu. 3 quru ni 3 bulan aja. 3 bulan aja. Muka setiap bulan tu mari sekali haid. Dia setakat tu je. Ni apa sampai 2 tahun ni? Kalau 2 tahun pun lebih dah. Kalau kata 6 tahun kau lebih lagi. Sedangkan yang dipakainya berdasarkan iddah. Jadi di sini apa tak pakai iddah? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi bila sudah putus, kira-kiranya tak boleh pakai lah ni. Lam yuhdith syai'an ni, mana pakai supo dulu, tak boleh pakai lah kira-kira. Mana kalau dia apa namanya hidup semula suami isteri itu dengan nikah yang lain, mas kahwin yang lain, semua semula, hak ni tak boleh pakai. Ada yang kata begitu, ada yang kata tak boleh pakai hak ni. Sebab apa? Ibnul Qayyim faham gitu. Sebab dia kata anak Nabi ni memang dia tidak nikah, tak nikah, tak dia nak tunggu suami dia. Jadi siapa 6 tahun 7 tahun pun tak kira lah, atas kandak dia. Kalau dia nak, tak payah akad nikah lain. Ada juga yang pakai gitu, seperti Ibnu Qayyim pakai gitu. Atas dasar dia sendiri nak gitu, tak apa, tak putus. Jadi hubungan suami isteri tak putus. Ada juga yang mengatakan ini hanya khusus dengan anak Nabi SAW ni. Ada juga kata gitu. Nak kata pegang dengan orang ni kemah, tak boleh pegang. Sebab apa? Sebab sanad dia tu bermasalah. Ada juga yang cuba mengandaikan dalam masa 2 tahun. Hak tu lebih sahih kata dia. Sebab dalam masa 2 tahun ni mungkin kalau orang perempuan tu mari dia pelik, tapi tak lagi jugalah. Mana 3 kali suci dia dalam masa 2 tahun tu, 3 kali suci dia tu dalam masa 2 tahun. Itu andaian semata-mata. Bukan ada bukti pun, bukan ada hadis pun yang dia suci dalam masa 2 tahun tu. Tak ada. Atau mai kota dalam masa 2 tahun. 3 kali mai kota, tak ada dalam riwayat mana-mana pun. Hanya itu andaian sahaja. Andaian sahaja. Begitulah. Sebab itulah di sini dia sebutkan wa asyara bidzalika ila an naraddaha ilaihi ba'da 6 sinin atau ba'da sanatain atau 3 muskil. Ini muskil ni. Pasal apa? Pasal agak sukar untuk diterima an tabqa fil iddah hadhihi al muddah. Maknanya dalam iddah lagi, masih dalam iddah lagi selama 2 tahun tak ada berlaku. Hak tu susahnya nak terima. Lepas tu walam yadhhab ahadun. Ni muka surat 270 boleh tengok situ 370 walam yadhhab ahadun ila jawaz taqriril muslimah tahta al musyrik idza ta'akhkhara islamuhu an islamiha hatta qadat iddatuha. Tak ada seorang pun, dia kata ulama mengatakan harus seseorang perempuan Islam ni duduk tetap jadi sebagai isteri kepada seorang musyrik. Kalau suami dia tu lambat masuk Islam sampai selamat tu, lama lagi daripada habis masa iddah dia, tak ada siapa pun kata begitu. Jadi kes pelik lah ni. Antara ulama yang mengatakan ijma' tak ada. Mana bila habis iddah tu dia boleh nikah dah lah. Tapi kes ni Ibnul Qayyim kata lain. Sebabnya dia tak sedekah. Sebab itulah hubungan Abul As bin Ar-Rabi' dengan Zainab anak Nabi SAW ni menjadi satu perbandingan lah, contoh dalam kesetiaan dia. Hak ni pun tak nikah, hak ni pun tak nikah. Padahal biasa orang Arabnya tidak gitu. Mudah benar dia nak nikah-nikah ni, laki puan pun serupa lah. Tapi kes ni tidak. Hak nu pun tunggu, hak nu pun tunggu. Jadi dalam kes tunggu gini, kalau dia tak sen nikah, dia tak sen nikah. Kalau nak nikah, kalau dia nak nikah boleh dah bila habis iddah tu. Tapi kalau dalam keadaan tunggu lagu ni, boleh.
Ibnul Qayyim tidak mengatakan khusus untuk anak Nabi saja, siapa-siapa pun kalau lagu tu keadaan sama-sama tidak nikah. Bila hak tu salah hak seorang lelaki tu Islam, dia nak kelip baik semula, maka ginilah cara hukum. Tak payah akad baru, tak payah mas kahwin baru, pakai hak dulu. Hak dulu tu cara menikah, cara tidak Islam pun sah, kira jadi. Itu satu pendapat. Ada dua lah pendapatnya. Satu mengatakan kena akad baru, mas kahwin baru bila habis iddah. Satu lagi tidak, sekiranya perempuan itu menunggu suami dia, walaupun berlalu beberapa tahun, dia kira pakai dengan akad tu lah juga, tidak perlu akad lain. Ada dua pendapat. Lepas tu babun fi man aslama wa indahu nisa akthar min arba'in. Bab tentang orang yang memeluk agama Islam dalam keadaan dia tu ada bini lebih daripada 4 orang. Apa nak buat lagu mana? Habis kata wallahu a'lam. Subhanakallah.